Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, baru-baru ini telah sampai kepada sebuah video ceramah, video kuliah Ustaz Kazim Alias yang setelah saya menontonnya, saya merasakan mesti diulas beberapa perkara yang dikemukakan oleh Ustaz Kazim. Okey, jangan bimbang, video ini bukanlah untuk mengkritik Ustaz Kazim, akan tetapi untuk kita membanding, menganalisa dalil dan hujah kedua-dua pihak. Apatah lagi Ustaz Kazim dalam video ceramahnya itu beberapa kali menyebut depa ni ataupun puak-puak ni. Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, apakah dalil, apakah hujah yang digunakan oleh depa ni ataupun oleh puak-puak ni. Jadi Ustaz Kazim telah pun memberi dalil dan hujah beliau. Jadi untuk kita berlaku adil dalam perkara ini, saya akan memberi pula dalil dan hujah depa ni ataupun puak-puak ni. Okey. Kemudian terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, analisa, kaji, semak dan ikut mana yang dirasakan lebih padu dan lebih meyakinkan ataupun yang lebih tepat dalam persoalan yang dibincangkan. Tidak ada paksaan, ya. Tidak ada paksaan. Yang penting kita tahu dalil dan hujah kedua-dua pihak. Okey, video tersebut pautannya ada saya bagi di bahagian description. Sila tonton terlebih dahulu supaya dapat menilai secara adil antara video tersebut dan juga video ini. Video ini pula saya akan buat dalam beberapa bahagian supaya ia tidaklah panjang sangat dan tidaklah pula memberatkan kepada para penonton sekalian. Baik, kita mulakan dalam isu yang pertama. Saya hanya akan fokus pada isu-isu utama daripada video tersebut. Isu pertama ialah tentang adab berdoa. Apakah ia secara kuat ataupun secara perlahan? Seandainya dikatakan doa itu secara perlahan, macam mana para sahabat boleh meriwayatkan doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah tentu menimbulkan tanda soal, kan? Okey, baik. Mari kita kaji dahulu dalil-dalil tentang adab berdoa. Dalil pertama, surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 55, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan merendah diri dan secara perlahan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ini dalil pertama, bahawa doa hendaklah secara perlahan. Okey, doa hendaklah secara perlahan. Dan Allah berfirman lagi dalam ayat itu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Antara tafsir melampaui batas itu ialah apabila seseorang itu berdoa dengan cara yang menyelisihi rangkap pertama ayat ini. Yang ini dia berdoa dengan sifat angkuh ataupun besar diri, overconfidence. Saya punya doa mesti Allah makbulkan. Dan kedua, dia berdoa dengan suara yang kuat, ya. Itu termasuk dalam kategori melampaui batas. Ini dalil pertama. Dalil kedua surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 110 rangkap yang terakhir. Surah ke-17 ayat 110 rangkap terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajhar bi salatika wala tukhafiz biha wabtaghi baina zalika sabila. Perkataan solat dalam ayat ini, para ahli tafsir menerangkan ia memiliki dua maksud. Pertama, dari sudut bahasa, yang ini doa. Okay, solat ini maksudnya dari sudut bahasa ialah doa. Pengertian kedua ialah solat yang kita lakukan daripada takbir sehingga salam dengan pergerakan-pergerakannya dan bacaan-bacaannya. Jadi ia merangkumi kedua-duanya sekali. Boleh rujuk tafsir Ibnu Katsir dan juga lain-lainnya. Okey, baik. Jadi dalam ayat ini, ya, dalam konteks kita bicara tentang doa. Allah mulakan wala tajhar bisalatika, dan janganlah menguatkan suara dalam doa engkau. Jadi ayat ini sekali lagi penegasan tentang adab berdoa. Jangan berdoa dengan suara yang kuat.
Wala tukhafiz biha, dan jangan pula perlahan, akan tetapi carilah satu jalan, satu suara yang di pertengahan antara kedua-duanya. So pertengahan tu macam mana pula ni? Okey, kalau kita rujuk tafsir Ibn Tabari, Ibn Jarir At-Tabari ayat 110 surah Al-Isra ni, kita baca sampai akhir sekali. Beliau membawa perbincangan bagaimanakah yang dimaksudkan dengan di pertengahan antara kedua-duanya. Lalu beliau mengemukakan riwayat daripada Abdullah, yang saya faham ialah Abdullah Ibn Mas'ud, bahawa yang dimaksudkan itu ialah tidak lebih perlahan daripada apa yang dapat didengar oleh telinga orang yang berdoa. Dan ini ialah apa yang kita faham sebagai sir. Sir jahar kuat. Sir ialah kita sendiri yang sebut, kita sendiri yang dengar. Jadi dalam rangka berdoa, saya bagi contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi sendiri sebut, sendiri dengar. Jangan terlalu perlahan, dan jangan terlalu kuat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi di pertengahan, yang dimasukkan dengan pertengahan itu sir, sendiri berdoa, sendiri dengar. Itu adab doa. Tapi yang pentingnya, wala tajhar, jangan menguatkan suara dalam doa engkau. Okey. Jadi dua dalil ini menjadi hujah kepada kita bahawa dalam rangka berdoa jangan melakukannya secara kuat, melainkan ada pengecualiannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda adalah penjelas Al-Quran berdasarkan ayat surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 44, surah ke-16 ayat 64. 44 dan 64, bahawa baginda adalah penjelas Al-Quran. Salah satu peranan penjelas Al-Quran ialah boleh mengkhususkan, boleh mengecualikan, boleh memperincikan. Jadi ada beberapa suasana di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan suara yang jahar, seperti kunut nazilah. Kunut nazilah ialah kita mendoakan umat Islam yang sedang dizalimi oleh musuh. Contoh lain ialah doa ketika khutbah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, dalam khutbah kedua ada doanya, betul? Jadi dalam satu dua kes begini, baginda berdoa secara kuat dan kita pun dibolehkan berdoa secara kuat. Akan tetapi dalam kebanyakan suasana yang lain, baginda berdoa secara sir. Di sini timbul soalan. Kalau dah baginda berdoa secara sir, sendiri doa, sendiri dengar, macam mana pula para sahabat dapat mendengar, meriwayatkan dan menerangkan apakah doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya secara sir, bila kita duduk bersebelahan dan betul-betul dengar, kita pun dapat dengar doa tersebut. Dan ini ditunjuk oleh sebuah hadis lain riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis lain riwayat Imam At-Tirmizi daripada Syahr bin Haushab. Syahr bin Haushab qala qultu li ummi Salamah. Aku berkata kepada Ummu Salamah, yakni isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul mukminin, ma kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iza kana indaka. Apakah doa yang paling banyak, paling kerap dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berada di sisi engkau, di sisi kamu? Bukan bersama. Kalau bersama boleh jadi dalam rumah tu, tapi di sini, tapi hujung sana ke apa? Di sisi maknanya di sebelah. Qalat, Ummu Salamah menjawab, kana aksaru du'aihi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ummu Salamah menjawab bahawa doa yang kerap dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agama engkau. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Jadi ini satu contoh
bagaimana sahabat, dalam kes ini isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat meriwayatkan doa yang dibaca oleh Rasulullah. Bukan sebab Rasulullah membaca secara kuat, Rasulullah tetap membaca secara sir, sendiri baca, sendiri dengar. Akan tetapi apabila ada orang di sebelah, boleh dengar juga. Boleh dengar juga. Dan para sahabat ni termasuk isteri baginda, mereka begitu bersungguh-sungguh ingin tahu apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi walaupun mereka sedang duduk ke apa ke, dengar saja apa Rasulullah baca. Anda dengar, dan mereka meriwayatkannya dalam hadis-hadis sebagaimana yang sampai kepada kita. Jadi yang saya nak sampaikan di sini ialah Rasulullah berdoa secara perlahan, secara sir, selari dengan ayat-ayat yang kita baca tadi itu, dan para sahabat duduk sebelah betul-betul rapat dan boleh mendengar apa yang baginda baca. Baik, satu perkara lain yang saya rasa agak menarik yang disebut oleh Ustaz Kazim ialah Rasulullah ni kedekut ke dalam berdoa ni. Okey. Kalau kita perhatikan ya, doa yang Ummu Salamah riwayatkan ni, baginda tak berdoa untuk kedua-duanya pun. Baginda doa untuk diri sendiri saja. Okey, kata gantinya pun singular. Ya muqallibal qulub sabis qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama kamu. Baginda tidak berdoa, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami berdua. Ummu Salamah kat sebelah ni. Tetapkanlah hati kami berdua di atas agama kamu. Demikian juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kaji, kalau kita semak doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabat, akan didapati Nabi baca doa dengan kata ganti singular, dirinya saja, Allahumma inni, Allahumma inni. Ataupun cuba tuan-tuan dan puan-puan cari, ada tak yang menggunakan kata ganti plural? Kalau ada pun, kalau Nabi baca doa daripada Al-Quran, sebab kebanyakan doa daripada Al-Quran menggunakan kata ganti plural. Okay? Sebagai contoh daripada Anas bin Malik, beliau menceritakan antara doa yang lazim dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini secara plural. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diriwayatkan membaca doa secara berjamaah. Sangat jarang-jarang. Okey, sangat jarang-jarang, sebab kalau itu doa yang kerap baginda baca, at least adalah kot dalam beberapa suasana secara berjamaah, tetapi sangat jarang-jarang ya. Bahkan boleh katakan hampir susah nak cari. Kalau tuan-tuan dapat cari, pastikan yang sahih lah. Jangan pergi cari yang daif apa semua tu. Sebab dalam banyak hadis-hadis sahih yang lain yang telah saya himpun dalam buku saya Soal Jawab Adab-Adab Berdoa, ialah Rasulullah SAW berdoa walaupun dalam isu yang melibatkan seluruh umat Islam, baginda berdoa secara solo, secara berseorangan. Ini bukan kerana baginda kedekut, tetapi ini termasuk dalam adab berdoa, di mana orang yang berdoa itu dia menjiwai doa tersebut, dia benar-benar merasai doa tersebut, dia benar-benar merayu kepada Allah dengan doa itu. Ya, dan ini termasuk dalam adab berdoa. Ya, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan dua ayat tadi ya, surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 55 dan surah Al-Isra surah ke-17 ayat 110, ayuh kita berdoa dengan suara yang perlahan, suara yang sir, yang sendiri sebut, sendiri dengar. Dan ayuh kita tinggalkan majlis-majlis doa secara jahar, di mana ia telah menjadi satu kebiasaan di Malaysia, sehingga ramai yang menganggap ia termasuk dalam adab ataupun sunnah doa yang disyariatkan. Padahal kalau kita rujuk dalam Al-Quran, lain ya. Okay, meskipun ianya sebegitu biasa sebagaimana dalam solat-solat berjemaah di masjid, di surau. Okey, selepas itu hampir menjadi satu kemestian bagi imam untuk berdoa secara berjemaah, secara kuat ya. Padahal di situ ada dua kesalahan. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diriwayatkan baik dalam hadis yang sahih, hasan maupun daif, baginda mengimami doa secara berjemaah selepas solat-solat fardu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada jumpa, sila betulkan saya.
Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kesalahan kedua ialah doa tersebut dilakukan secara jahar. Padahal kita telah baca ayat Quran, doa hendaklah secara perlahan. Mungkin ada yang berkata, imam nak mengajar makmum berdoa. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada sebelum merdeka sampai sekarang, imam baca doa secara kuat. Siapa yang telah hafal doa tersebut? Siapa yang telah hafal? Kita tak hafal sebab kita merasakan itulah perkara yang betul. Padahal kalau kita tahu doa ni secara perlahan, kita akan doa sendiri-sendiri dan kita akan melakukan usaha. We will make an effort to memorize the doa from the Quran and the Sunnah of the Prophet. Kalau kita tahu bahawa doa ni sepatutnya sendiri-sendiri, kita akan berusaha untuk mempelajari, menghafal doa-doa daripada Al-Quran dan Sunnah. Kita nak doa dengan lafaz sendiri pun boleh, tetapi doa yang terbaik ialah doa daripada Al-Quran dan juga Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan-puan, ayuh kita tinggalkan majlis doa secara kuat dan ayuh kita belajar doa. Kita belajar doa dan kita berdoa sendiri-sendiri. Itulah yang ditunjukkan oleh ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bertemu lagi dalam bahagian yang kedua. Bila kita nak bincang pula tentang kenapa doa kepada orang yang meninggal dunia dikatakan tak sampai. InsyaAllah kita sambung nanti ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.